Dewan Rakyat maklum kekosongan kerusi Dewan Pulai. Berita Tengah Hari edisi Selasa 25 Julai 2023. Saya Hazel Desmond. Dewan Rakyat hari ini mengemukakan pemberitahuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung kekosongan kerusi luar jangka untuk kerusi Parlimen P161 Pulai. Ia susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, selaras perkara 54 Fasal Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, pihak SPR hendaklah mengisi kekosongan kerusi itu dalam tempoh 60 hari dari tarikh dipastikan Suruhanjaya tersebut bahawa ada kekosongan. Bagi pihak Parlimen, beliau menerusi satu kenyataan turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. Pada masa sama mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. 84 wanita warga asing dipercayai GRO ditahan di sebuah pusat hiburan tidak berlesen di Bukit Bintang, Ibu Negara Ahad lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, serbuan 1.10 pagi oleh Unit Pencegahan Maksiat, Bahagian Maksiat Perjudian dan Kongsi Gelap di 7 Bukit Aman itu berjaya menahan 161 GRO dan pekerja premis. Hasil pemeriksaan 22 daripada yang ditahan adalah wanita tempatan yang disyaki juga bekerja sebagai GRO, manakala 55 orang lagi terdiri daripada pengurus, penjaga kaunter serta pekerja. Mereka yang berusia antara 18 hingga 46 tahun itu ditahan untuk pemeriksaan dan siasatan lanjut. Polis terus memeriksa 336 pelanggan dengan 6 daripadanya didapati positif dadah jenis metafetamin dan ketamin. Pelbagai peralatan juga dirampas, antaranya telefon bimbit, perakam video, modem, penghala, set karaoke dan minuman keras serta wang tunai hampir RM4,000. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi untuk siasatan lanjut. Polis Diraja Malaysia menasihati semua pengusaha pusat hiburan sentiasa patuh peraturan ditetapkan dan tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati menjalankan aktiviti terlarang. 10 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan penyeludupan manusia melibatkan warga asing. Pertuduhan melibatkan 5 lelaki tempatan dan 5 lelaki warga Indonesia. Bagaimanapun, semua tertuduh mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Mengikut fakta kes, kesemua tertuduh didakwa melakukan penyeludupan seramai 35 orang migran warga negara Indonesia di kawasan Kebun Sawit Batu 10, Segari, daerah Manjung pada 20 hingga 30 Jun 2023. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Antipsom 2007 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 25 September untuk sebutan kes. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang mengetuk pintu sebuah kereta menggunakan topi keledar dalam satu insiden di Jalan Pokok Asam Tambahan, Taiping. Video insiden berdurasi 42 saat itu tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Taiping, Razlam Abdul Hamid berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan berhubung kejadian itu semalam. Kejadian dipercayai berpunca daripada kesalahan lalu lintas. Penunggang motosikal tersebut dikatakan secara tiba-tiba mengetuk kereta mangsa dengan menggunakan topi keledar sambil memarahi mangsa hingga menyebabkan kerosakan pada bahagian pintu kereta. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan.
Jabatan Kehakiman Syari'i akan mengadakan pertemuan bersama Badan Bukan Kerajaan NGO dalam usaha menyelaras garis panduan bagi pusat mediasi di negara ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar, ketika ini pusat-pusat tersebut banyak dibangunkan oleh NGO tanpa garis panduan yang jelas, sehingga kan terdapat beberapa perselisihan di antara pemahaman masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Berkaitan dengan pusat mediasi ini, dia masih lagi di peringkat NGO. Maknanya di peringkat NGO ni ada dibuat satu pusat mediasi secara tidak formal. Jadi apa yang berlaku ialah saya dah minta kepada Datuk Amran, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk membincangkan bagaimana nak mengadakan guidelines, garis panduan pusat mediasi yang lebih berstruktur, yang lebih formal. Jadi yang tu nanti Datuk Yang Ma'arif Datuk Amran akan berbincang dengan relevant parties, pihak-pihak yang berkaitan untuk mengatasi isu masalah berkaitan dengan conversion, pemelukan Islam dan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan civil yang bukan Islam. Beliau ditemui selepas menyampaikan syarahan sempena memperingati jasa dan ketokohan Profesor Emeritus Ahmad Ibrahim kali ke-19 di Universiti Islam Antarabangsa. Nelayan di Perlis, khususnya di sekitar Kuala Sungai Baru Perlis, kini beralih menangkap udang bagi menampung pendapatan dan hasil tangkapan yang terjejas disebabkan faktor peralihan monsun angin timur. Jika sebelum ini hasil tangkapan nelayan mampu mencecah antara 300 hingga 400 kilogram sehari, namun jumlah itu tinggal 100 hingga 150 kilogram dengan purata pendapatan kurang RM200 sehari. Peraih hasil laut Muhammad Syukur Chin berkata kira-kira 40 nelayan pantai kini memilih untuk menangkap udang yang memberi hasil tangkapan antara 250 hingga 350 kilogram sehari. Dengan hasil tangkapan udang yang meningkat, nelayan mampu meraih sekitar 200 hingga 350 ringgit sehari. Kesan daripada itu, harga sekilogram udang mampu dijual lebih murah iaitu sekitar RM30 hingga RM50 mengikut grade berbanding harga terdahulu antara RM40 hingga RM70 sekilogram. Dari segi pendapatan nelayan ni setakat lah bagi saya lah, alhamdulillah lah. Mereka pun hasil boleh kata lumayan jugalah. Tapi dari segi kita pula lah, risiko kita tanggung lah. Sebab sekarang ekonomi pun dah teruk, kuasa membeli berkurangan. Ikan alhamdulillah, macam udang, ketam, memang kurang lah, pelanggan kurang belilah sebab harga pun itu pun dah turun hingga RM10 ke RM12 sekilo dah. Alhamdulillah boleh lah. Lepas beda belanja tu alhamdulillah lepas. Kalau minyak dalam RM30 betul lah. Dapatan boleh lah sikit-sikit abang makan hari-hari cukup belanja lah dalam keluarga saya tu. Ya, saya nak lebih sangat tak ada lah tapi ada. Setiap kandungan yang dimuat naik di media sosial perlu dipastikan sahih dan tepat sebelum dipaparkan untuk tatapan umum. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salehuddin bertitah setiap warganet perlu bertanggungjawab dan beradab supaya sebarang kandungan dimuat naik tidak menyinggung atau memberi kesan negatif kepada masyarakat. Masyarakat berperadaban mestilah masyarakat yang mempunyai budaya hidup yang tinggi, pandai menghormati orang lain, tutur katanya berseni dan tentunya orang itu akan dihormati dalam masyarakat. Di zaman kecanggihan media sosial kini, akses kepada maklumat dan berita menjadi semakin mudah. Setiap orang boleh membuat posting, memuat naik video dan memberikan komen masing-masing tanpa halangan. Kandungan yang dimuat naik oleh pemilik akaun media sosial kini ada yang membawa manfaat serta banyak kebaikan, di samping ada juga yang tidak elok dan membawa kepada kesan negatif.
Tengku Sarafuddin Badli Shah yang juga Pro-Chancellor 1 Universiti Utara Malaysia UUM bertitah demikian sempena Majlis Convocation UUM ke-35 sesi kedua di Sintok. Baginda turut menasihatkan graduan UUM supaya tidak sombong dan bangga diri dengan kejayaan atau kedudukan yang dimiliki. Aktiviti sukarelawan di Johor terus diperkasa menerusi pelancaran program Skot Muda yang dianggotai 50,400 ahli baharu terdiri daripada pelajar-pelajar dari 56 buah sekolah negeri itu. Pelancaran Skot Muda itu selaras dengan matlamat Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mahu lebih ramai golongan muda dan belia menjadi sukarelawan. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, inisiatif itu disambut baik Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Katanya pelbagai program boleh dilaksana hasil kerjasama JPNJ dan PPD. Bagi pelaksanaan program di luar kawasan sekolah, pihaknya akan berhubung dengan sekolah terlibat. Kita tahu mengambil risiko bila bawa anak pelajar-pelajar keluar, saya tidaklah mahu disalahkan daripada ibu bapa, sebab itulah ada satu kelulusan juga daripada Jabatan Pendidikan melalui pihak-pihak yang tertentulah agar semuanya dapat diselaraskan dengan baik dan jayanya. Beliau terdahulu merasmikan pelancaran skuad muda Southern Volunteers Sekolah Peringkat Negeri Johor. Sehingga kini seramai 75,000 individu telah mendaftar diri sebagai ahli Southern Volunteers. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini sejajar dengan prestasi semalaman Wall Street yang positif. Indeks FPM KLCI melonjak 9.22 mata kepada 1,433.91 mata setakat pukul 12.30 hari tadi. Antara kaunter saham paling aktif, MBN naik 5.5 sen kepada 26.5 sen. Hong Seng naik setengah sen kepada 9 sen, manakala UEM naik 3 sen kepada 46.5 sen. Cintek pula muncul kaunter saham paling untung, naik 18 sen kepada RM8, manakala saham KLK naik 18 sen kepada RM23.50 dan Pertama naik 18 sen kepada RM3.18. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika pagi tadi menjelang pengumuman kadar faedah oleh Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC pada Rabu. Pada 12 hari, ringgit didagakan pada 4.56 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.22 berbanding yen. Ringgit dinagakan pada 5.85 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.05 berbanding euro. Manakala berbanding bah, ringgit didagangkan pada 13.22. Inisiatif untuk mengurangkan kesesakan di fasiliti kesihatan awam di bawah pasukan petugas khas reformasi agensi STAR akan menjadi pemangkin peningkatan produktiviti dan daya saing negara. Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Zahid Ismail berkata, kedudukan Malaysia dalam ranking daya saing global meningkat 5 anak tangga di kedudukan ke-27 pada tahun ini daripada kedudukan ke-32 tahun lepas. Prestasi itu dipacu oleh peningkatan beberapa subfaktor termasuk kesihatan dan persekitaran dengan Malaysia pada kedudukan ke-42 pada 2023 berbanding ke-44 pada 2022.
Di bawah subsektor kesihatan dan persekitaran, prestasi Malaysia dalam indikator infrastruktur kesihatan meningkat ke kedudukan 23 pada 2023 berbanding ke 28 tahun sebelumnya. Oleh itu, inisiatif STAR merupakan intervensi yang tepat pada masanya bagi meneruskan momentum peningkatan kualiti infrastruktur kesihatan negara. Inisiatif STAR ini juga dijangka mempercepat pelaksanaan kerjasama awam swasta dalam sektor penjagaan kesihatan negara. Antara tindakan penyelesaian yang dipersetujui dan sedang dilaksanakan berkenaan kerjasama awam swasta di bawah inisiatif STAR ini ialah penubuhan pasukan kerjasama ekosistem penjagaan kesihatan di peringkat daerah. Pembentukan modal tetap kasa PMTK Malaysia mencatatkan nilai RM297.8 bilion bagi tahun 2022 berbanding RM279 bilion pada 2021. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, PMTK kekal sebagai komponen kedua terbesar KDNK dengan sumbangan 19.7% daripada jumlah ekonomi. PMTK pulih kepada 6.8% pada 2022 berbanding penurunan marginal 0.8% pada 2021. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir, kesemua sektor utama menunjukkan peningkatan pada tahun 2022. Ini terutamanya pelaburan dalam aset tetap, sektor perkhidmatan dan pembuatan. Prestasi kukuh dalam sektor perkhidmatan didorong oleh subsektor perdagangan borong dan runcit serta pengangkutan dan penyimpanan serta maklumat dan komunikasi. Pertumbuhan positif aset tetap sektor pembuatan pula diterajui oleh prestasi kukuh dalam subsektor makanan, minuman dan tembakau. Sektor swasta pula terus menjadi peneraju utama kepada PMTK dengan sumbangan 77.8%. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Sekurang-kurangnya 31 orang maut dan puluhan lagi hilang selepas banjir besar melanda Afghanistan. Pada masa sama, sekurang-kurangnya 13 orang turut terbunuh akibat hujan lebat dan tanah runtuh di negara jiran Pakistan. Jurucakap Kementerian Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan 74 orang cedera dan 41 lagi hilang sejak 3 hari lalu. Banjir kilat melanda ibu kota Kabul, wilayah Maidan Wardak dan Ghazni. Namun kebanyakan kes kematian dilaporkan di barat Kabul dan Maidan Wardak. Kira-kira 250 ternakan turut terkorban. Pejabat Governor wilayah memaklumkan ratusan rumah penduduk musnah serta ada yang hilang dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa juga mengisytiharkan darurat di daerah Chitral selepas hujan lebat yang berterusan menyebabkan banjir kilat di kawasan pergunungan. Kebakaran hutan yang berlaku selama seminggu di Pulau Peranginan Greece, Rhodes menyebabkan lebih ramai orang awam terpaksa dipindahkan. Ia susulan angin kencang dan gelombang haba yang menyebabkan 3 kebakaran besar berlaku di sekitar kawasan belukar dan hutan kering. Penduduk di kawasan terjejas turut membantu usaha memadamkan kebakaran dengan menggunakan kelengkapan asas yang ada. Bantuan turut tiba dari Kesatuan Eropah dan beberapa negara lain. Antaranya termasuk penggunaan pesawat pemadam kebakaran dari Turki yang turut menyertai usaha pemadaman kebakaran di Rhodes.
Menurut jurucakap kerajaan, purata sebanyak 50 kebakaran hutan telah berlaku setiap hari sejak 12 hari lalu di Greece. Manakala pada Ahad lalu, 64 kebakaran baharu direkodkan. Parti Move Forward MFP tidak akan menyertai kerajaan bersama United Thai Nation atau Palang Pracharat. Ini kerana mereka mendakwa pemimpin kedua-dua parti itu mengetuai rampasan kuasa. MFP mencapai kata putus selepas mengadakan perbincangan dengan ahli parlimen berhubung situasi politik semasa dan kedudukan parti itu dalam kerajaan. Parti berkenaan mendakwa bekas anggota utama United Thai Nation, Jeneral Prayut Cha-o-cha dan Ketua Palang Pracharat, Jen Prawit Wongsuwan mengetuai rampasan kuasa pada 2014 dan mahu kekal berkuasa untuk meluluskan perlembagaan 2017. Prayut baru-baru ini mengumumkan beliau akan berhenti daripada politik dan meletak jawatan daripada Parti United Thai Nation. Keputusan pilihan raya umum Mei lalu menyaksikan MFP memenangi lebih banyak kerusi dewan berbanding parti lain diikuti Pheu Thai. MFP bagaimanapun menarik diri daripada membentuk kerajaan selepas pemimpinnya Pita Limjaroenrat yang juga calon Perdana Menteri tidak mendapat undi parlimen yang mencukupi. Salah seorang daripada 3 mereka di sebalik logo asal Twitter sedih melihat burung berwarna biru asal itu diganti. Pada Isnin, pemilik Twitter Elon Musk memperkenalkan logo baharunya yang memaparkan imej X putih berlatar belakangkan warna hitam sekaligus menggantikan logo burung biru. I am sad. I think that I would be lying if I said I didn't love it when I'm watching the NBA finals and you get to see it on the court, or you pick up like orange juice at the supermarket and your drawings on the side. Like there is just something really, I don't know, whatever. It's just a little like wink that's like charming. Musk dan Ketua Pegawai Eksekutif Baharu Twitter, Linda Yaccarino, mengumumkan rancangan penjenamaan semula platform media sosial itu dengan berkata bahawa syarikat berkenaan akan dikenali sebagai X. Laman web jaringan media sosial itu pagi ini menunjukkan logo baharu syarikat berkenaan, namun URL masih memaparkan pautan twitter.com. Majlis Sukan Negara MSN ternyata kecewa dengan prestasi keseluruhan skuad terjun negara pada Kejohanan Akuatik Dunia 2023 di Fukuoka, Jepun baru-baru ini. Namun pengarah bahagian atlet MSN Jeffrey Ngadirin berkata kekecewaan itu sedikit terubat dengan pencapaian membanggakan penerjun muda Bertrand Rodriguez yang muncul atlet pertama negara layak secara merit ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Menurut Jeffrey, Bertrand berjaya buktikan dirinya sebagai permata baharu skuad terjun itu yang sebelum ini meraih pingat perak di Sukan SEA 2023. Pencapaian itu sememangnya membanggakan sekaligus mampu menjadi tumpuan untuk ke Sukan Asia 2026 dan seterusnya Sukan Olimpik 2028. Jeffrey juga mengakui beliau agak terkejut dengan prestasi atlet kelahiran Sarawak itu, apatah lagi berjaya menempatkan diri dalam kelompok 10 penerjun terbaik di separuh akhir dan final. Jumaat lepas, Bertrand menamatkan saingan separuh akhir acara 10 meter platform lelaki dengan 420.70 mata untuk berada pada kedudukan ke-10 daripada 18 peserta dan mara ke final selaku 12 penerjun terbaik sekaligus mengesahkan slot ke Olimpik Paris 2024. Jagoh pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yakin mampu melakar kejayaan membanggakan dengan membawa pulang pingat pada penampilan sulungnya pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China pada Oktober depan. Muhammad Azim berkata ketika ini beliau sememangnya berada dalam prestasi terbaik menaiki podium acara 100 meter lelaki. Sebelum ini, Azim dihimpit kecederaan pangkal peha pada Kejohanan Persatuan Olahraga Kolej Kebangsaan NCAA di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat, Mei lepas.
benda tu dah terjadi. Sekarang pun saya memang my concern is just to stay healthy tanpa apa-apa kecederaan menuju ke Sukan Asia nanti, dan insya-Allah kita pun telah berbincang dengan pihak MSN, berkemungkinan besar seminggu atau 2 minggu sebelum Sukan Asia saya akan pulang dan kembali ke Malaysia untuk berlatih dalam pasukan relay kita lah. Dalam pada itu, Muhammad Azim tidak menolak kemungkinan untuk berlatih di dalam negara, terutamanya dalam memantapkan lagi keserasian bersama skuad 4x100 meter lelaki negara menjelang aksi di Hangzhou. Perkembangan sukan luar negara, pemain tenis Austria Dominic Thiem menempah tempat ke pusingan kedua terbuka Croatia selepas meraih kemenangan 6-4, 7-5 ke atas pemain Argentina Facundo Bagnis. Tim yang sebelum ini bergelut masalah kecederaan dijangka akan menentang pemain pilihan pertama Jiří Lehečka dari Republik Czech. Terus layak ke pusingan kedua pemain Itali Flavio Cobolli selepas menewaskan pilihan tuan rumah Marin Cilic 6-4, 6-3. Kekalahan itu sekaligus menjadikan Dino Zipnik satu-satunya pemain Croatia yang tinggal beraksi di terbuka Croatia selepas menupaskan rakan senegara Đurđe Adukovic 6-1, 6-2 pada pusingan pertama. Sementara itu di tenis terbuka Hamburg, Laszlo Djere mengecewakan pilihan ke-6 Thomas Martin Etcheverry dengan kemenangan straight set untuk marah ke pusingan kedua. Pemain bukan pilihan dari Serbia itu menewaskan pemain Argentina 7-6, 6-3. Djere akan disertai pemain harapan tuan rumah Daniel Altmaier pada pusingan kedua selepas pemain Jerman itu menewaskan pemain Perancis Richard Gasquet 7-5, 6-4. Pemain Perancis Luca Van Asch turut marah selepas menewaskan rakan senegaranya Alexander Müller 7-6, 6-4. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Sabtu 29 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.